أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أبدأ بحمد مصليا على محمد خير النبي أرسل أما بعد. Yang saya hormati pengurusi selaku pengurusi Masjid Al-Nasriyah dan Haji Jamri, seterusnya penghulu-penghuluwati, hadirin hadirat haji, bakal haji dan bakal hadiah sekalian. Semoga pertemuan kita pada minggu ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekali lagi juga kepada kita semua kerana dapat meneruskan minggu yang kedua pada minggu ini, yang pada awalnya pada minggu ini dijadualkan Dr. Safari dimaklumkan. Hari ini saya jadi Dr. Junaidi. Jadi minggu ini kita sambunglah tentang pengajian yang kedua yang mengajar, iaitu tentang sejarah dan pengenalan Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah dan kelebihan-kelebihannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, paparan yang diberikan kepada tuan-tuan sekarang ini sebenarnya telah diubah suai, iaitu pada tahun-tahun yang lalu bahannya adalah berbeza, dan sebagaimana yang buku yang ada pada tuan-tuan itu sebagai bahan rujukan yang boleh kita kongsikan bersama nanti insyaAllah ya. Jadi paparannya ada sedikit perubahan berbanding dengan tahun-tahun yang lalu. Jadi kita mulakanlah bacaan tadbiyah sama supaya kita sama-sama dapat menikmati serta menghayati ucapan tadbiyah itu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, kita ucapkan tadbiyah ini tuan-tuan, yang mana sekali sahaja kita mengucapkan tadbiyah ini, segala makhluk yang berada di sekitar, sama ada pokok, tumbuh-tumbuhan, jamat, iaitu batu dan sebagainya, akan mendoakan keampunan kepada orang yang mengucapkan tadbiyah. Ucapan tadbiyah ini tuan-tuan kita akan ucapkan apabila setelah seseorang itu telah mula berniat ihram. Minggu lalu kita dah ceritakan, kita bincangkan tentang ucapan tadbiyah ini. Kita ucapkan, kita bacakan ialah pada dua keadaan. Pertama, apabila seseorang itu telah berniat ibadah umrah, sahaja aku melakukan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Apabila dah niat, kita mula baca tadbiyah ini. Bila dah berhentinya? Apabila kita mula melangkah melaksanakan tawaf, pusingan yang pertama berhenti itu. Tempohnya agak panjang, bermula daripada niat umrah sehinggalah tawaf. Manakala bagi melaksanakan haji, apabila seseorang itu telah berniat ibadah haji, sahaja aku melakukan haji dan berihram dengannya
pertama ke dalam Jamarah Al-Ula. Jadi itu dia punya waktu yang kita nak melaksanakan bacaan ucapan talbiyah yang kita baca selalu ini. Ya, kerana kedua-dua waktu ini, waktu ihram haji dan waktu ihram umrah, kita disunatkan perbanyakkan dan kita boleh baca secara melantangkan suara bagi orang lelaki. Ya. Jadi tuan-tuan, pada minggu lepas juga saya dah bagi secara awalnya, iaitu umrah ni kita boleh buat dalam sekali umrah kita boleh laksanakan lebih kurang 3 jam saja. Manakala haji yang kita kursus asas pada tahun ini, haji yang dilaksanakan kira-kira melibatkan masa daripada 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah dan 14 Zulhijjah. Lebih kurang 6 hingga 7 hari. Jadi tuan-tuan, berbeza umrahnya 3 jam, hajinya kira-kira 6 hingga 7 hari. Jadi kita perlu ada persiapan untuk menghadapi ibadah haji yang menjadi rukun Islam yang kelima itu. Tuan-tuan, pada minggu ini insyaAllah kita akan tengok, kita akan lihat, iaitu tentang sejarah Makkah, ya, yang mana tempat dalam muka bumi ini Allah Ta'ala muliakan sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran. Sebentar lagi kita akan tengok. Jadi tuan-tuan perhatikan manzar li Makkah al-Mukarramah wal Masjid al-Haram. Ini pandangan umum bagi tanah Makkah, ada Makkah al-Mukarramah dan Masjid al-Haram. Jadi ini cukup padat pun ke tempat yang kita nak tuju ini. Tuan-tuan, ini adalah gambaran daripada atasnya kita punya lokasi Masjidil Haram, yang mana ke seluruh tanah haram ini tuan-tuan. Yang tuan-tuan tengok tu keseluruhan tanah haram yang besar daripada ini lagi ni. Ini sebahagian daripada tanah haram Makkah. Yang ada yang kita lihat ini, ya, ke semua tanah haram Makkah ini dikategorikan dalam kawasan yang dimuliakan oleh Allah, digandakan 100,000 kali ganda. Kita akan tengok nanti beberapa riwayat tentang kelebihan tanah haram Makkah al-Mukarramah. Bermakna dalam ibadah seseorang itu sekiranya masuk saja dalam tanah haram Makkah ini sudah termasuk, ya, dalam kawasan yang dimuliakan oleh Allah. Dan lebih-lebih lagi pada pusatnya, iaitu di Ka'bah Al-Mukarramah, ya, di dalam Masjidil Haram sendiri. Okey, jadi kita mulakan tuan-tuan pada pagi yang berkah ini, insya-Allah kita doakan supaya kita boleh mengambil pengajaran dan kita boleh sama-sama meningkatkan keimanan kita, insya-Allah. Permulaan Allah Ta'ala mencipta dunia ini, permulaan pertemuan Nabi Adam dan Hawa yang Allah ciptakan. Kemudian pada awalnya Allah Ta'ala ciptakan manusia daripada tanah dan dijadikan kemudiannya ialah pasangannya Hawa. Kemudian hiduplah mereka berdua di dalam kawasan nikmat syurga dan kemudian berlakulah konflik pada awalnya tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sekali-kali jangan sampai menyalahkan Nabi Allah Adam AS dan Hawa kerana kita dicampakkan di atas dunia ini. Tuan-tuan, jadi kena faham bahawa Allah Ta'ala memang dah takdirkan manusia akan hidup di dunia ini. Kenapalah melanggar perintah Allah begitu, begini dan sehingga lagi diletakkan di atas dunia ini. Kejadian, ya, yang dijadikan oleh Allah Ta'ala supaya jangan menghampiri la taqrabu hadzal syajarah, tak boleh, jangan kamu hampiri pokok yang di dalam surga itu. Semua boleh tempat boleh pergi. Wala taqrabu hadzal syajarah, jangan kamu duduk dekat pokok ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan itu sebagai sebab musabab untuk kita turun. Kalau bukan kerana peristiwa itu pun manusia tetap akan turun ke dalam bumi ini. Jadi kita kena elakkan daripada menyalahkan Nabi Adam AS bersama pasangannya kerana kita dicampakkan di atas dunia yang fana ini, yang sementara ini, ya. Jadi falsafah di sebalik itu ialah konsep penerimaan taubat. Bila sudah berlakunya
ingkar ataupun dosa yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam AS, dan berlakulah proses untuk bertaubat kepada Allah. Pertemuan dua insan yang menganggapkan diri mereka berdosa, berlakunya beberapa riwayat mengatakan tempatnya ialah di Jabal Rahmah, ya, di Jabal Rahmah. Jadi tuan-tuan, kita boleh rasai dan kita tahu bahawa manusia ini tidak kekal, tidak boleh mengelak daripada salah dan silap. Kita semua kena bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana syaitan ini berada di mana-mana. Jadi tuan-tuan, peristiwa yang berikutnya juga, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memaklumkan dengan peristiwa di antara Qabil dan Habil, sejarah manusia dulu. Sehingga kan Allah Ta'ala nak tengok korban, siapakah di antara korban dua beradik ini, antara Qabil dan Habil ini, korban yang terima macam mana. Allah turunkan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Allah Ta'ala terima korban daripada Qabil yang menanam tumbuh-tumbuhan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah Ta'ala terima korban yang baik saja, dan menolak korban daripada korban, ya, daripada yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ibadah kita tuan-tuan, kita perlu ada pengorbanan yang tinggi dalam kehidupan kita. Sejarah yang berikutnya tuan-tuan, kita lihat, ya, kita pergi dahulu sejarah kehidupan Nabi Ibrahim AS, isterinya Hajar dan putranya Ismail. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sedang menceritakan, kita sedang bicarakan tentang tanah haram Mekah, ya, tanah haram ni dua. Pertama tanah haram Mekah, yang kedua tanah haram Madinah, ya, yang mana kedua-dua ini adalah daripada hasil doa para nabi dan rasul. Tuan-tuan perhatikan, ini adalah perkataan daripada Nabi Ibrahim AS. Para nabi ini dia selalu sebut Rabbana, Rabbana. Apa Rabbana? Rabbana, wahai Tuhanku. Maknanya ialah para nabi dan para rasul banyak berwasiat kepada kita supaya kita selalu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian daripada zuriat keturunanku di sebuah lembah tanah yang tidak ada tanaman padanya. Tuan-tuan, apabila kita pergi masuk ke tanah haram Mekah, kita masuk tanah haram Mekah, bila kita perhatikan, kita akan nampak peristiwa yang berada di kota Mekah ini menggambarkan peristiwa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS. Kita tengok sini nampak Nabi Ibrahim, kita nampak sana Nabi Ibrahim dan keluarganya. Tengok masa kita melaksanakan sa'i, contohnya masa kita nak melontarkan jamrah, masa kita duduk di Muzdalifah, duduk di Mina, duduk di Arafah, semuanya nampak bapa kita, iaitu Nabi Ibrahim AS. Itu bapa, ya, bapa agama millah, ya, dalam agama Islam kita. Itu bapa kita lah. Jadi kalau kita duduk di sana tuan-tuan, kita cuba baca dahulu peristiwa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS. Bila sampai ke tanah haram Mekah, kita akan nampak di mana-mana keadaan Nabi Ibrahim AS. Walaupun begitu tuan-tuan, Nabi Ibrahim tidak dikuburkan di Mekah. Kalau ada sesiapa yang pergi ke Palestin, Nabi Ibrahim disemadikan di sana, tak duduk di Mekah, tak disemadikan di Mekah. Nabi Muhammad yang lahir di Mekah pun tak duduk di Mekah, disemadikan dia di sana, tetapi disemadikan di Madinah.
Jadi itulah hikmah Allah Ta'ala jadikan tempat ini mempunyai kelebihan, dan Allah Ta'ala tausiahkan, mengadil-adilkan kawasan itu supaya menjadi lebih menyentuh perasaan manusia ini sendiri. Jadi tuan-tuan, bayangkan yang mana tempat yang Allah Ta'ala ciptakan yang cukup mulia, Makkah ini, pada awalnya Allah Ta'ala jadikan Kaabah itu dicipta oleh para malaikat. Kalau dalam kitab Bahrul Wafi, Fintah Sofi, Kaabah ini telah dibina sebanyak 13 kali. Demi runtuhan berlaku begitu, terbakar, perang, runtuh dan sebagainya. Para malaikat bina yang pertama, kemudian dimusnahkan, hancur sekian lama, sehinggalah Allah Ta'ala bila dah gersang tak ada. Kita nak tengok tuan-tuan baca Al-Quran ni, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman padanya. Pada awalnya Mekah ini, bila Nabi Allah Ibrahim AS bersama dengan Siti Hajar membawa bersama Ismail, kering kontang. Dalam Quran, diwari ghairi dzar'in, yang tak ada penghuni, tak ada pokok, tak ada binaan, tak ada, kering kontang. Padang jarak, padang pokok, kata dia. Tetapi peristiwa yang berlaku ni sebenarnya dah ada dah. Allah Ta'ala jadikan Kaabah di depan tu. Dan bila Nabi Ibrahim AS sampai, letak Siti Hajar dengan anaknya duduk di situ. Kemudian Nabi Ibrahim kata, saya abang nak balik kerana ini adalah perintah daripada Allah. Jadi dua beranak ni, Hajar dengan Ismail, terkejut tak? Yang baru, bayi yang baru kecil, kemudian dengan isteri seorang wanita duduk di tempat yang tak ada penghuni, kering kontang, tak ada apa. Kemudian dia, wahai Nabi Allah Ibrahim AS, betul kami nak tinggal di sini? Nabi Ibrahim tak boleh cakap, diam saja. Sanggup kita nak tunggu tinggalkan anak? Tuan-tuan bayangkan Nabi Ibrahim AS ni nak tunggu Nabi Ismail itu lahir, sudah mencecah umur kalau kita 70-80 tahun. Dah lama tak mendapat zuriat, tak ada zuriat langsung. Akhirnya bila dia akhir usia, barulah Siti Hajar mengandung dan mendapat Nabi Ismail. Kemudian perintah Allah bawa daripada Palestin, bawa pergi ke Mekah sekarang. Kemudian Siti Hajar, bila ditanya kepada suami dia, Nabi Ibrahim diam, tak cakap apa. Tanya kali kedua, diam juga. Fahamlah Siti Hajar bahawa ini benda yang berat untuk Nabi Ibrahim suaminya nak beritahu. Cuma dia ubah tanya. Yang ketiga tanya, adakah ini perintah daripada Allah? Baru Nabi Ibrahim jawab, ya. Itulah dia, perintah daripada Allah. Yang Allah turunkan bahawa kamu berdua kena duduk di sini. Kemudian barulah Nabi Ibrahim AS pusing ke belakang, tuan-tuan. Pusing ke belakang, Nabi Allah Ibrahim angkat tangan. Dan kebetulan, walaupun kering kontang ketika itu, tapi Nabi Ibrahim bangun-bangun daripada tempat berkomunikasi dengan isteri dan anaknya, bangun-bangun, Nabi Allah angkat tangan, doa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tinggalkan zuriat aku di sini. Dan kebetulan yang kering kontang itu duduk di depannya ialah binaan Kaabah yang ada sekarang ini. Dan berbetulan juga dengan multazam yang dikatakan doa fil multazam mustajabun. Betul-betul di pintu Kaabah. Walaupun ketika itu tak ada binaan ini. Macam mana kita katakan bahawa malaikat itu memang betul-betul dia buat Kaabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi yubakkatu mubarakan hudan wa busyra lil alamin. Sesungguhnya pertama binaan yang mula-mula, inna awwala baitin, mula-mula rumah, binaan yang Allah Ta'ala ciptakan di atas muka bumi ini tak ada apa lagi. Di Bakkah, duduknya di Bakkah, itulah dia Kaabah. Kemudian malaikat bina, dimusnahkan beratus-ratus beribu-ribu tahun. Kemudian nak munculkan semula peristiwa datangnya si bapa Nabi Ibrahim, anak Ismail dan isterinya Hajar datang berlaku peristiwa ini. Kemudian dari situlah yang tak ada tumbuh-tumbuhan apa semua, Nabi Allah Ibrahim doakan begitu begini sehingga
Kalau kita tengok tuan-tuan, tadi Mekah itu tak jadi macam yang asal dulu. Sudah penuh dengan apa yang kita hendak. Bitu Misra, masuk saja Mekah, apa yang terlintas kelotak itu semua ada. Betul. Jadi tuan-tuan, kita tengok Allah Ta'ala dan mengatur segala-galanya, ya, mengatur segala-galanya daripada yang tidak ada apa-apa berpindah menjadi yang lebih baik, ya. Keturunan aku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman padanya, di sisi rumahmu yang diharamkan mencerobohinya. Wahai Tuhan kami, mereka ditempatkan di situ supaya mereka mendirikan sembahyang dan memakmurkannya dengan ibadat. Oleh itu jadikanlah hati sebagian daripada manusia tertarik gemar kepada mereka. Ini doa Nabi Ibrahim supaya dia datang ke Mekah tertarik hati untuk berada di Mekah. Tuan-tuan yang balik, kita kadang-kadang kita pergi melaksanakan umrah, hati kita kalau kita dah balik, kita akan ingat tak sana? Memang kita akan ingat. Masalah tidak tuan-tuan, kita duduk di sini, tuan-tuan tahu tak jarak di shop kita, di kampung kita ni dengan badan Kaabah kira-kira 6,900 km. 6,900, kita dekat 700,000 jarak daripada Malaysia ni sampai ke Saudi, Makkah, Kaabah itu. Kita tengok dalam Google tu, cek apa semua boleh cari jarak. Bayangkan kalau sekiranya kita berada di Makkah, kita melaksanakan ibadah umrah, kita boleh pegang. Lepas sembahyang kita pegang, oh ini dia rupa Kaabah. Inilah dia rasanya. Kita boleh sentuh dia, kita boleh cium dia, Kaabah itu. Yang mana kita solat sini 7,000 nak sampai ke sana, di sana depan betul, cukup hampir. Manusia cukup tertarik di sana. Kerana apa? Kerana ada 3 perkara di sana yang cukup dimuliakan oleh Allah SWT. Ada yang pertamanya batu syurga. Pertamanya Hajarul Aswad, satu. Nanti kita tengok. Yang keduanya Makam Ibrahim, tempat yang kita nak, Nabi Ibrahim nak pijak untuk bina Kaabah. 2. Yang ketiganya sumur Zam-Zam, air Zam-Zam. Nanti kita tengok sebentar lagi. Tempat itu dipenuhi dengan barangan yang diambil daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian supaya tuan-tuan manusia tertarik gemar kepada mereka, supaya datang beramai-ramai di situ. Kurniakanlah rezeki kepada mereka orang yang datang ke Mekah dari berbagai-bagai jenis buah-buahan dan hasil tanaman. Semoga mereka bersyukur kepada Allah. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui akan apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami zahirkan. Sesuatu di langit, tiada sesuatu di langit dan di bumi yang tersembunyi, melainkan diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita tengok sedikit sekilas pandang sajalah, ya tuan-tuan, maklum perkara ini peristiwa yang berlaku yang ketika mana Nabi Ibrahim AS sampai di kota Mekah yang tak ada penghuni, tak ada tanaman dan sebagainya. Sejarah tanah Mekah haram, ya. Hajar mengadu kepada Allah memohon rezeki. Tuan-tuan, perkara pertama bila Nabi Ibrahim AS bergerak pulang daripada menghantar isteri dan anaknya ke tanah haram Mekah, yang bekalan yang ada pada Nabi Ismail dengan ibunya Siti Hajar itu hanya beberapa biji tamar dan 1 bekalan air. Apabila sudah kering tuan-tuan, orang tak ada, barangan nak makan tak ada, macam mana? Anak tu dah riau, kata orang dah riau, dah nangis lah, jadi sehingga dia lapar. Kemudian Hajar berlari-lari ulang-alik daripada Safa ke Marwah. Itu falsafah kita ulangi peristiwa itu untuk sama-sama susah. Bukan lelaki tu kan, perempuan. Orang perempuan. Jarak tuan kalau nak berjalan Safa Marwah ni kira-kira 3.5 km. 3.5 km. Satu hala dia ada 7 kali ulang-alik. Contohnya kita di sini pergi ke Padang Astaka tuan-tuan. Jaraknya begitulah. Daripada Pacak Masjid Nasriyah ni sampai ke Padang Astaka. Daripada sini, contohnya di sini Safa, di sana Marwah. Safa ni bergerak
balik 1 kilometer, pergi balik 1,5, dan sampailah 7 kali pergi balik apa semua, jadi 7 kali maka 3,5 kilometer. Jadi kalau kita tuan-tuan, memang kita kena ada satu slot untuk riadah, sukan bersenam tu memang kena ada. Kerana memang setiap kali umrah kita kena buat, kita kena jalan yang banyak. Tawaf tu kena pusing. Tawaf tu kalau 7 pusingan tu campur-campur semua dalam 4 kilometer. Berjalan saja. Ibadah tu dalam pergerakan. Umrah, satu kali umrah 4 kilometer. Jadi tuan-tuan kena berjalan kaki banyak kali. Praktis tengok dalam kaki. Dan bila sampai di sana tuan-tuan, bila kita panggil doktor untuk beri penerangan, masa berada di Mekah, dia punya keutamaan fizikal badan kita yang utama ialah jaga betul-betul emas masa di sana ialah kaki kita. Kaki. Sebab kalau kita nak bergerak, nak tawaf, kena guna kaki. Masa sa'i kita nak guna kaki. Masa nak melontar ini tuan-tuan, melontar lagi susah ni. Melontar ini tuan-tuan dalam 3 hari 11, 12 dan 13 tu kita akan pergi satu hari 3,5 km, balik 3,5 km. Sehari berjalan 7 km. Jadi di sana tu yang utamanya ialah menjaga keselamatan. Kalau ada luka-luka, cepat-cepat baiki, ya, ambil ubat dan sebagainya. Jadi kena jaga betul-betul. Yang ketiga ni tuan-tuan, keluar air daripada pasir yang ditendang oleh Ismail AS, Nabi Allah Ismail, ya. Dan dalam beberapa buah kitab yang muktabar, biasa kalau saya tengok dalam kitab Arab tuan-tuan, yang ditendang oleh Nabi Ismail AS ini ialah dia hempas-hempas begitu, terpancarnya air Zam-Zam itu yang telah dikabur sebenarnya. Telaga Zam-Zam ni orang cukup sakit hati dengan Mekah ni macam-macam. Orang musnahkan Kaabah, orang tutup telaga air Zam-Zam. Kemudian hampir lebih daripada 200 tahun baru dikeluarkan. Siapa yang? Nabi, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail AS, dia hempas dengan kaki, dan serentak dengan itu Malaikat Jibril AS dia memukul dengan sayapnya sehingga terpancar air Zam-Zam. Dalam kitab yang lain kita tengok dalam kitab Arab yang muktabarnya bahawa Malaikat Jibril AS ketika ini memukul untuk keluar terpancarnya air Zam-Zam. Kemudian barulah dikumpulkan, dikepung macam dibuat hempangan oleh ibunya. Umur Ismail kemudian 13 tahun, Nabi Ibrahim datang ke Mekah. Ya, ini berapa tahun tuan-tuan 3 anak ni. Tapi bukan kerana nafsunya, tetapi kerana perintah daripada Allah. Allah Ta'ala tahu cerita ni, di sebaliknya ada peristiwa yang berlaku. Macam kita juga tuan-tuan, kita tengok sekarang ni kita dapat nikmat sekian, kadang-kadang tersekat begitu begini. Jangan salahkan, kita minta kepada Allah. Sebenarnya ada hikmah di sebalik itu. Peristiwa yang berlaku pada Nabi Ibrahim, Ismail dan Hajar ini walaupun derita berat, tetapi hikmah di sebaliknya ada yang cukup besar sehingga kita semua dapat beriman kepada Allah SWT. Kerana tidak ada peristiwa ini, tidaklah kita berhimpun pada pagi yang cukup berkah. Usia Nabi Ismail AS 13 tahun, Nabi Ibrahim bapanya datang ke Mekah baru nak buat Kaabah. Dapat perintah nak buat Kaabah. Perintah korban Nabi Ismail melalui mimpi dalam surah Safat, iaitu ayat 102 hingga 111. Peristiwa mimpi berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Kita pula kalau mimpi macam ni tuan-tuan, jangan disembelih pula anak kita. Ya, mimpi, saya dah mimpi Ustaz 3 kali. 3 kali itu menyalahi daripada kita. Kita bukannya para Nabi dan Rasul yang Allah Ta'ala berikan wahyu kepada kita. Mimpi ini ada pelbagai makna yang tersimpan, dan begitu juga dengan perkara yang lain. Kemudian begitu juga tuan-tuan sejarah Mekah ini, iaitu Nabi Ibrahim diganggu ketika mana untuk menyembelih anaknya pada 3 lokasi yang kebetulan sekarang ini diletakkan tempat Jamrah Ula, Jamrah Wusta dan Jamrah Kubra. Tuan-tuan, kita dalam ibadah haji ni kita ada banyak guna bahasa Arab. Sebab itu kalau boleh tuan-tuan, ya, macam yang saya nyatakan yang pada ketika pada minggu lepas, bagi jemaah yang
datang bertemu dengan petugas haji tahun lepas, kalau sekiranya jemaah itu sudah dia datang kuliah khusus asal haji ni kira-kira 3 hingga 4 kali, maka masa berada di Mekah nanti agak berkurangan masalah. Jadi dia faham lah. Dia dah biasa guna jamrah ula, jamrah wusta dan sebagainya. Kemudian jumpa mabit, jumpa macam-macam nama-nama istilahnya dan biasa lah. Kalau biasanya kalau kita tengok yang datang jumpa masalah ustaz, saya ada masalah begini, saya akan tanya, Tuan Haji kursus asal dulu di Malaysia berapa kali? Sekali je. Ada yang langsung tak datang. Jadi kita rekod itu kita hantar ke pusat Tabung Haji supaya mereka boleh buat satu kajian. Bagi jemaah yang datang 2, 3, 4 kali yang hadir kursus asas, walaupun tak ada nak pergi tahun ni, mungkin 2, 3 tahun lagi nak pergi, dah datanglah untuk belajar dan sebagainya. Yang begini dia sudah bersedia lebih awal. Jadi kena bersedia lebih awal dalam perkara itu. Kalau sekiranya terpilih untuk pergi tahun ni, boleh bincang-bincang bersama kawan-kawan. Jangan pergi sana nanti nak buat haji 7 hari ni, masih yang lama. Jangan kita ikut orang dipanggil taklid, nanti haji kita tidak diterima oleh Allah SWT. Bahaya. Jadi kita buat dengan ilmu pengetahuan yang ada bagi kita, tuan-tuan. Jadi tempat melontar itu sebenarnya, tuan, jamrah ula, wusta dan kubra itu berbetulan dengan tempat Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Ta'ala. Takkan kamu nak sembelih anak kamu betul ke itu wahyu? Nabi Ibrahim ambil batu tembak. Kerana pada ketika itu tunjukkan wahyu datang bersama Jibril AS. Tuan-tuan, Jibril ini sebenarnya kalau kita tengok orang-orang sekarang ni kata Jibril ini dah habis kerjanya kan. Dia punya tugas menyampaikan wahyu. Sebenarnya tuan-tuan, penyampaian wahyu ini bukan hanya Al-Quran sahaja. Semua kitab-kitab yang turun daripada Samawi, Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya, Al-Quran, semuanya di bawah pimpinan Jibril AS. Bayangkan tuan-tuan, nak menjadikan sempadan tanah haram, Jibril AS pacak batu, bawa Nabi Ibrahim ahli dia sempadan satu. Sempadan tanah haram sampai sekarang ini ada kira-kira hampir 1000 batu. Dia punya 1000 batang batu untuk pancang sekeliling tanah haram. Siapa yang ajar ni, tuan-tuan? Yang ajar ni ialah Malaikat Jibril AS, bawa satu-satu sempadan keliling tanah haram. Begitu juga dengan peristiwa Nabi Allah Muhammad SAW turun daripada Isra dan Mi'raj, nak memberitahu waktu semayang awal dan akhir, awal dan akhir. Maka Jibril yang jadi imam. Ni sekarang awal waktu zuhur, awal waktu asar, awal waktu maghrib, awal waktu isyak, awal waktu subuh. Besok hari pula Jibril ajar lagi. Hari ini akhir waktu zuhur, akhir waktu asar, akhir waktu. Jadi Jibril AS ni kerjanya banyak sangat. Dia punya ketua ni. Kemudian Nabi Allah akan ajar kepada umat macam kita Yang ketua ini semuanya ajaran daripada Jibril AS. Kemudian tuan-tuan, sejarah tanah Mekah, tanah haram Mekah ini kawasan yang tidak berpenghuni, asalnya menjadi laluan kabilah dagangan sahaja. Kemudian yang kedua ialah suku Jurhum memohon keizinan Hajar bermukim di situ. Inilah mendasar. Bila dah ada 2 beranak di situ, kemudian datang pula air Zam-Zam, sumur Zam-Zam dah ada. Kemudian barulah kaum-kaum kabilah tu dia nak berhenti rehat, buat ada sumber air. Kawasan yang panjang, tuan. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, Madinah, dia pergi tu 8 jam pergi naik bas. Sepanjang perjalanan tu, Masya Allah, keripotan tak ada apa. Kalau ada pun sikit-sikit saja. Dan cari oasis yang kita biasa tengok ada lembah-lembah air tu semua kurang sangat. Jadi jaraknya memang terlalu jauh. Memang tiba-tiba ada air, semua air yang berada di situ, yang mana air itu berjuta-juta gallon dah perlu orang pun. Banyak sangat ya. Kemudian air itu menjadikan kawasan Mekah menjadi lebih banyak yang berpenghuni. Suku Jurhum mohon keizinan Hajar bermukim di situ. Nabi Ismail dijodohkan dengan anak kaum Jurhum. Penguasa kaum Jurhum menguasai, bila dah bermenantukan dengan kaum Jurhum ini, mereka lantik jadi selama 200 tahun. Kemudian seterusnya 200 tahun kaum
Khuza'ah daripada Yaman menguasai Mekah. Dia tewaskan kaum Jurhum dan dia menguasai kaum di Mekah. Kemudian seterusnya berakhir dengan Qusay bin Kilab menyatukan suku Arab, menjadikan satu bangsa dan kabilah Quraisy yang disegani. Berlalu masa 200 tahun ini Kemudian Rasulullah dilahirkan semasa kegemilangan Quraisy di bawah pimpinan Abdul Muttalib, datuk sendiri. Kemudian Rasulullah SAW menamatkan penguasaan musyrikin Mekah Quraisy ke atas Mekah pada bulan Ramadan 8 Zulhijjah 8 Hijrah. Datang pembukaan kota Mekah, datang tawan, datang menakluki, menamatkan zaman kafir masa berada di Mekah. Okey. Jadi kita nak begini tuan-tuan, kita datang pada hari ini supaya kita sama-sama dapat mempelajari, kita mengetahui tentang tanah haram. Walaupun ada di kalangan kita yang sudah masuk ke tanah haram, kita sekarang baru di tanah halal ni. Tanah haram Mekah satu, yang kedua Madinah Munawwarah dua. Yang mana tanah haram Mekah didoakan oleh Nabi Ibrahim AS, Madinah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada merasa di mana kita berada di tanah haram Mekah. Pertama, banyak akan bergantung kepada Allah dan bukannya kepada manusia. Bukan di Mekah aja, di Kuala Lumpur tu juga sama tapi kita kena masa pergi di sana lebih lagi. Mungkin ketika ini kita kata bergantung, tetapi dalam amalan kita tak berapa jaga pun. Bila sampai di sana memang sepenuhnya perhatian kita, kekuatan diri kita semuanya bergantung kepada Allah SWT. Lagi banyak kita berdoa di Mekah tuan-tuan, kita mohon kekuatan masa di sana, insya-Allah Allah Taala permudahkan kita di masa berada di sana. Banyakkan bergantung kepada Allah, bukan kepada manusia. Jangan salahkan panas ke, air tak cukup ke, begini. Dengan sebab itu yang kita tak mau pergi ke Masjidil Haram. Satu dunia ingin masuk ke tanah haram Mekah untuk menunaikan umrah dan haji. Apabila berada di tanah haram Mekah ni tuan-tuan, bayangkan kalau kita berada di tanah Mekah, kita tengok ada beberapa jenis manusia yang bila dah sampai dia tak mau pergi pun. Pergi sekali saja. Lepas tu bila duduk di hotel, semayanglah di hotel masing-masing, tak mau pergi. Bayangkan saya kata tuan-tuan, kalau tuan-tuan Allah Ta'ala kabulkan tuan-tuan balik ganti orang lain duduk tempat tuan-tuan pada di Mekah ni, orang lain akan gunakan faedah kelebihan Mekah itu dengan semaksimal mungkin. Jadi tuan-tuan, kita dah dipilih oleh Allah, kita dah menjadi tetamu Allah. Jadi kita gunakan sebaik mungkin. Masa berada di Mekah ni, tuan-tuan dah habis banyak bentuk kewangan, kesianan dan sebagainya, dan datang susah. Bila dah berada di sana lama, kita dah mungkin agak lalai. Kena ada orang ingatkan, kita datang susah ni. Bila dah ada, kita tak mahu menjenguk Kaabah. Sehari sekali kita kena pergi tengok Kaabah. Yang kedua, menyedari diri sebagai tetamu Allah. Kita tetamu Allah berada di tanah haram Mekah. Yang ketiga ni menunjukkan akhlak yang mulia. Kita di sana tuan-tuan, di tanah haram Mekah ni memang banyak kelebihannya, banyak dugaannya dan sebagainya. Kena musibah apa-apa, senyum kita. Nombor satu, masa berada di sana, mulut kena jaga. Bila kita berada ni, tengok-tengok keluar-keluar mana haram, tengok Allah seliput tak ada. Contoh, nombor satu, mulut kita ni kata apa? Mulut kita ni. Jadi mulut kita ni, subhanallah, alhamdulillah, kita baca. Sebab tu bila tahun lepas saya pesan, perkara pertama kalau kita duduk di tanah haram Mekah ni tuan-tuan, kalau pertama, nombor satu, kalau kita dapat benda yang takjub, kita hairan, benda tu tak pernah jadi pada kita, tapi tiba-tiba Allah Ta'ala bagi nikmat tu di Mekah, memang ada benda ni jadi. Dan selalu terjadi, setiap orang pergi mesti akan jadi benda tu. Apa benda yang kita nak sebut? Subhanallah. Benda takjub kita pada Mekah, subhanallah, suci Allah. Perkara kedua, kalau kita nombor satu tadi benda takjub, benda hairan semua, kita katakan 2 minggu ataupun 2 hari dah selipar hilang, tiba-tiba selipar kita tu ada orang hantar ke kita. Hai, siapa pula orang hantar ni 2 minggu lepas kita ni hantar selipar pada kita. Lah ke ni, kamu punya ke? Ya,
cakap dengan mereka bahaya. Itu benda ta'ajub, subhanallah. Satu. Yang kedua, kalau kita dapat satu bencana, dugaan cukup hebat, itu benda lah, apa benda saja musibah yang kita timbul di sana, bangga bencana dan sebagainya. Kalau kena saja, cepat-cepat kita Astaghfirullahaladzim, baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah. Kita nak marah, Astaghfirullahaladzim. Ini juga yang ketiga ni. Dua. Yang ketiga, kalau kita dapat nikmat, dapat sonok, kita dengan tahu waktu tiba-tiba dah haga, Allah dah haganya nak minum, tiba-tiba orang datang bagi air, nak nikmat. Alhamdulillah, tiga benda. Jadi kalau kita balik di dalam haram Mekah ni tuan-tuan, benda yang kita nak sebut hanya benda zikir saja. Jangan kita nak ceritakan macam di bawah tu, elakkan daripada sikap sombong, takabur, kita nak salahkan orang, duduk satu bilik dengan kawan-kawan tu pula begitu gini. Jangan kita sebut benda-benda yang tak baik. Bersyukur dengan redha, ya, dan redha dengan apa yang disediakan. Kemudian yang keempatnya, menyedari perjalanan haji adalah ibadah. Elakkan daripada percakapan dan perbuatan yang keji. Masuk Mekah, jangan. Bukan saja di sana tuan-tuan, tapi percayalah, bila kita masuk ke tanah haram Mekah, bila kita masuk ke tanah haram Mekah, kita jaga mulut, kita jaga tingkah laku, balik tu nanti memang akan sedikit perubahan tu ada pada kita. Orang yang masuk tanah haram ni berbeza dengan orang yang tak pernah masuk tanah haram ni, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan pergi sana, pergilah tengok kepada tempat sumber ilahi Allah SWT di sana. Bumi, para nabi, semua rasul-rasul pergi tawaf. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul buat haji batu. Jadi kita pergi sana, tengok apa yang ada di sana, dan cuba kita baikilah, ya, jika ada salah dan sebagainya. Elakkan sikap sombong, takabur, cakap besar. Cakap besar, sombong ni tuan-tuan, ya. Yang ke-8, elakkan pertelingkaran, ya, bergaduh dan menyakiti duyuf rahman yang lain dengan kawan-kawan kita, cakap kasar dan sebagainya, elakkan. Kemudian ke-9, elakkan suka mengadu domba dan membawa berita yang tidak berasal, yang kabar angin, cerita yang bukan-bukan. Ya, itu elakkan, yang tak payah. Cerita yang ada nas, yang sungguh betul-betul ada keyakinan, baru kita beritakan. Yang ke-10, perbanyakkan ibadah seperti tawaf, baca Al-Quran, i'tikaf, doa, taubat dan istighfar. Ini tuan-tuan, kalau kita duduk di Mekah sekarang ni, kita sampai saja tuan-tuan kena ada target berapa jam kita nak duduk di dalam Masjidil Haram tu. Dan yang ke-11, semangat tolong-menolong dan kerjasama. Kelebihan tanah haram Mekah, pertama ialah bumi Allah itu ialah bumi kelahiran Nabi SAW. Nombor satu. Ini dalam buku lama tu ada. Kelebihan Mekah ni nombor satunya, Rasulullah dilahirkan di situ, ya, di tempat itu. Kalau tuan-tuan pergi sana nanti, ada satu lokasi dinamakan sebagai Maktabah Rasul, Maktabah. Dulu rumah Nabi SAW, sekarang dah dijadikan maktabah, perpustakaan. Supaya apa? Kerajaan Saudi buat itu kerana takut nanti orang akan buat macam-macam di tempat itu. Jadi kerajaan Saudi buatkan satu manfaat yang lebih besar lagi, buat maktabah, perpustakaan yang berada di tempat itulah, ya, untuk penggunaan. Satu. Yang kedua, ia tempat yang mulia. Mekah ni haram, ya, tanah Mekah, tempat yang kemuliaan, keselamatan dan keamanan. Yang ketiga, 120 rahmat turun ke atas Kaabah setiap hari. 60 rahmat untuk orang yang tawaf. Orang tawaf 7 pusingan. Tuan-tuan, tawaf ni dia tak jadi sekali. Dia sekali tawaf bermakna 7 pusingan. Kalau orang kata, haji-haji saya nak pergi tawaf, ini nak tawaf 7 pusingan, nak tawaf sunat. Kalau dia tawaf tu 2 kali, tak jadi. Tak jadi tawaf. Setengah tak ada. Dia 1 kali tawaf bermakna 7 pusingan. Ya. Jadi sekali tawaf bermakna 7 pusingan. Kita pusing Kaabah itu mendapat rahmat, 60 rahmat kepada orang yang melaksanakan tawaf. Dan yang kedua ialah 40 rahmat lagi kepada orang yang solat. Contoh biasanya kalau kita dah pergi tawaf di Kaabah, tawaf sunat, selepas itu disunatkan kita untuk melakukan solat sunat tawaf. Sunat kita buat. Kita pergi di belakang makam Ibrahim ataupun di mana-mana tempat, kita sembahyang 2 rakaat. Sahaja kita sembahyang sunat tawaf 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan
dapat. Dah dapat 100 dah rahmat hari kita pada hari itu. Yang ketiganya 20 rahmat untuk orang yang memandang balik Kaabah saja. Dah tentu orang yang tawaf, orang yang semayang, dah tentu dia dapat 120 rahmat. Hari-kala ni kalau kita tengok sibuk sangat, penuh sangat, sibuk. Kita hanya pergi semayang sunat, kemudian kita tengok Kaabah. Orang-orang dapat 60, 40 tambah 20. Sekiranya penuh sangat. Ya, kalau tempoh kita pergi itu dalam, contoh kalau pergi dalam bulan Ramadan ke bulan Rejab ke bulan 5 tadi, oh iya, manusia masa itu rasa macam bulan haji itu, penuh. Ya. Jadi kalau sekiranya dapat kita kesempatan untuk buat, dapatkan ya nikmat rahmat ini. Yang keempatnya digandakan kelebihan 100,000 kali ganda bagi setiap solat yang dilakukan. Sama ada solat sunat ke, solat qadha ke, solat fardu dan sebagainya, apatah lagi solat fardu lah secara berjemaah, 100,000 kali ganda. Dan amalan kebajikan yang dilakukan di Masjidil Haram dan seluruh tanah haram, bukan dalam Masjidil Haram tadi tuan-tuan. 100,000 kali ganda ini merujuk kepada seluruh tanah haram. Bila dah dengar seluruh tanah haram tu yang semayang dalam hotel, itu yang jadinya. Itu cerita ni kan pasal tu, dia kata 100,000 juga katanya. Tapi 100,000 itu berbeza kualitinya tuan-tuan. Ya. Apatah lagi kalau kita semayang fardu di Masjidil Haram, imamnya ada, jumlahnya ramai dan sebagainya, pergi pula berjalan kaki dekat 1 kilometer jalan ni nak pergi dengan fardu. Jadi sudah tentu bilangannya lebih. Itu nilai Allah SWT berpandukan kepada keikhlasan seseorang ya. Kemudian tuan-tuan yang kelima, tiada waktu ditegah untuk mengerjakan solat sunat. 24 jam masa di Mekah, tanah haram Mekah, yang seluruh tanah haram Mekah tak ada waktu yang dilarang. Kita di Malaysia ni tuan-tuan, di masjid ini, di mana-mana tempat kita ada waktu larangan 5 waktu. Pertama, ketika matahari naik terbit. Sampai bila? Sampai matahari pancarkan cahaya dia. Matahari itu naik, tapi bila kita tengok di hujung tu nampak merah lagi tuan-tuan. Cahaya belum terpancar lagi, belum pancar tu mana zuhur lah. Bila ni matahari naik, kita nampak merah lagi matahari, bermakna matahari itu sedang diselubungi dengan matahari. Bumi kita ni dipenuhi cecair-cecair kabus yang menghalang cahaya itu sampai. Mana sampailah matahari terpancar cahayanya, maka waktu duha pun sudah masuk. Jadi waktu yang pertama dilarang untuk kita solat, ya, yang sunat, solat sunat ialah pertamanya waktu terbit matahari. Yang keduanya waktu istiwa, tengah hari betul rembang. Bayang kepala kita ni, bayang-bayang kepala duduk di bawah tapak kaki kalau kita duduk di tengah hari. Yang ketiganya waktu matahari terbenam. 3 waktu. Yang keempat dan kelima selepas solat fardu subuh dilakukan. Dan yang kelimanya ialah setelah kita tunaikan solat fardu asar. Bila dah ada 5 waktu ni, dilarang untuk kita buat solat sunat. Jadi tuan-tuan, bagi Makkah Mukarramah ni tak ada waktu larangan. Kita pergi semayang saja, semayang, lepas semayang. Boleh, tak ada apa larangan yang diberikan. Yang keenamnya, Makkah ni terpelihara daripada wabak tahun dan fitnah dajjal di akhir zaman. Ya, Makkah kita sekarang ni lah, budaya-budaya luar ni memang banyak melata pada kita. Ya, tetapi di Makkah Mukarramah itu terpelihara kerana di penghujung-penghujung sempadan tanah haram itu para malaikat menjaga di kawasan tersebut. Yang ketujuhnya, banyak tempat mustajab untuk berdoa masa berada di sana. Tuan-tuan, dalil yang mengatakan 100,000 kali ganda bukan dalam Masjidil Haram saja, di luar sekali. Orang nak semayang di hotel ni kan? Kita terangkan juga tuan-tuan, kalau sekiranya ada musibah, ada sakit dan sebagainya, tuan-tuan tunaikan juga. Jangan pula ya untuk memudaratkan dan sebagainya, jaga diri. Katanya Abbas lainnya, setiap amalan kejahatan, tadi kita cerita yang baik 100,000 kali ganda. Kalau jahat tu macam mana? Contohnya kita mengumpat, kita mengata orang masa di dalam tanah haram. Macam mana pula dia punya gandaan, ada ganda ke, pahala saja ke? Setiap amalan kejahatan digandakan dia dalam negeri Makkah seperti digandakan kebajikan iaitu amalan. Artinya besarnya kejahatan di Mekah terlebih banyak daripada kejahatan yang dikerjakan pada lain daripada Makkah Mukarramah.
tiada bahawasanya kejahatan itu berbilang, supaya jangan menafikan ayat dan beberapa hadis yang disorehkan dengan ketiadaan berbilang-bilang kejahatan. Dan telah sah dalam pada hadis bahawasanya satu kebajikan di tanah haram dengan 100,000 kebajikan. Dan telah menunjukkan beberapa hadis atas bahawasanya solat di Masjidil Haram dan katil, ini kita ambil nas daripada kitab tu, yang katil ni kata pandangan yang ulama Mesir mengatakan sebahagian tanah haram. Ada sebahagian kata 1,000 ni ia setengah aja tanah haram, tetapi yang ramai berbeza ia atas segala negeri dengan gandaan tiap-tiap solat fardu atau solat sunat sehingga 100,000 sembahyang. Maka mengiringi padanya kemudian daripada Masjidil Haram itu rumah Sayyidatina Khadijah. Jadi tuan-tuan, perkara yang boleh kita ambilkan di sini bahawa pertamanya seluruh tanah haram Mekah digandakan 100,000 kali ganda amalan. Satu amalan sembahyang sunat 100,000 berbanding dengan tempat-tempat yang lain. Yang kedua, sekali dosa yang kita buat di dalam tanah haram Mekah digandakan 100,000 kali ganda juga. Jadi masuk tanah haram ni, kita bila masuk, contohnya kalau kita faham sekarang ni bulan Ramadan itu Allah gandakan banyak kan. Orang berlumba-lumba sembahyang sunat tarawih ke, siang berpuasa, bersedekah, menjamu orang buka puasa, macam-macam. Dalam masa yang sama juga dalam bulan Ramadan tu, kalau kita buat salah, dosa dan sebagainya, dosanya pun berganda juga. Sebab tempat yang macam kita buat bisnes lah, tempat yang kalau kita masuk dalam pasaran saham dunia, tempat yang paling banyak risiko adalah tempat yang paling banyak memberi keuntungan. Kalau kurang risikonya, kuranglah dia punya keuntungannya. Dia punya sama konsepnya. Dari segi sunnatullah, begitulah keadaan. Jadi tuan-tuan, masa kita berada di sana memang kena jagalah dia semua perkara-perkara yang berkaitan. Dalil petikan daripada kitab Bughayatul Tullah. Tadi kitab Bahrul Wafi ya. Yang ini adalah dalil daripada kitab Bughayatul Tullah. Kedua-dua ini karangan daripada Syekh Al-Fatani lah, kedua-dua ya. Hadis Rasulullah SAW daripada Ibn Abbas bahawasanya Rasulullah bersabda, barang siapa haji daripada Makkah itu berjalan kaki sehingga kembali kepadanya disuratkan Allah baginya dengan tiap-tiap langkah itu 700 kebajikan daripada kebajikan tanah haram, dan satu hasanah, satu kebaikan di tanah haram 100,000 kali ganda kebajikan. Jadi memang nas secara jelasnya memang 100,000 kali ganda lah. Apa buat baik aja 100,000 kali ganda. Jadi tuan-tuan, kalau kita keluar Masjidil Haram nanti, biasanya jemaah kita memang dia nombor satu, biasanya kebanyakannya hilang selipar. Bukan dicuri orang sebenarnya. Bila kita hilang selipar kasut di Masjidil Haram, sebenarnya di Masjidil Haram tu dia ada petugas-petugas siap-siapnya cukup ramai. Bila dia tengok selipar tu terselip, bukan berada di tempat rak kasut, kita selip sana, kita selip sini. Jadi apa ceritanya? Ceritanya Tok Siap ni pun kompos meskipun dia lambakkan di luar. Orang tenang-tenang sekali datang bukannya 1,000-2,000 orang yang datang, sekali datang 20,000 orang datang sembahyang fardu. Datang keluar orang ramai. Jadi hilang tu bukan dicuri orang. Jadi kalau kita lah katakan ada sampai masanya kita duduk di Masjidil Haram tu, kita selipar letakkanlah di tempat yang disediakan. Satu lagi tuan-tuan, di Masjidil Haram ni nikah yang baru jadi ni, jemaah kita Malaysia ni banyak tawaf bawa selipar. Tawaf bawa selipar. Tuan-tuan berani tak bawa selipar masuk dalam masjid ni? Masjid ni agak-agak masjid kita ni tak berani kita. Tapi Masjidil Haram nombor satu. Bayangkan tuan-tuan kan, nombor satu 100,000 kali ganda, tapi selipar tu semua orang bawa. Kita bayangkan pasal takut hilang gitu. Masjid kita ni kita tak berani bawa. Saya pun tak bawa. Kalau kita nak pergi selipar saya di sini, kita nak keluar, saya keluar sana jalan bawa. Kita nak jing selipar tu masuk bawah jalan ni, melintas je. Agak-agak berani tak? Tak ada berani. Tapi oleh kerana dah biasa tengok orang buat gitu, jadi pun dia orang bawa selipar
slipper di bawah. Boleh bawa lah slipper. Kalau sebab dia dah pakai, dia boleh ucap, dia tengok semua masyarakat dunia dah bawa slipper masing-masing. Dia sediakan satu plastik kat tepi, ambil. Bayangkan tuan-tuan, baru ni masa saya dengarkan satu jemaah daripada sebuah negeri lah, 500 orang datang satu kali. Masa saya bagi taklim pagi ni, tuan-tuan masa tawaf, jangan bawa slipper. Kalau tuan-tuan bawa slipper tu, kasut itu ada najis, syarat sah tawaf nombor 1 ni tak ada najis, macam kita semayang. Ustaz tak kena pun dalam uncap yang kita pegang tu, maknanya kita menanggung najis. Contohnya tuan-tuan kita semayang di rumah kan, anak kita pakai pampers, dia kencing dah apa semua dalam tu, tiba-tiba kita semayang, kita duduk tayak akhir, anak baby kita ni anak duduk di tempat, duduk tank. Kena tak najis tu mereka? Tak kena pun. Dia duduk dalam uncang. Tapi bila dia duduk pada kita, bermakna najis itu kita tanggung dia, kita bawa macam kita letak najis dalam poket. Kita semayang apa jadi? Solat yang ada najis padanya tidak sah. Apa kesannya tuan-tuan? Lepas tu 500 jemaah mana saya kata buat balik semua umrah, buat balik. Marah dia tu. Saya tak pernah kena dicerca begitu, saya kena lagi tu. Ya, saya pun terkejut juga. Saya kata pasal apa? Begini, saya tak ada ubah hukum, saya kata. Saya tak ada ubah hukum. Hukum yang ada tu memang macam tu lah. Tuan-tuan bayangkan, saya bagi satu perkara, saya bagi nyatakan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak marah saya, tak apa, biar saya cerita dulu. Tuan-tuan bawa slipper yang tuan-tuan gunakan pijak tempat-tempat yang ada berlompat, ada air dan sebagainya, kena pula tahi burung apa semua yang bawa daripada Malaysia. Slipper tu juga pergi tawaf, duduk depan Kaabah. Betul ya? Bila tuan-tuan dah niat ihram umrah dalam kapal terbang, ihram tu dia tak boleh dicabut sampailah nak selesaikan ibadah tu sepenuhnya. Bila dah niat, sampai ke Mekah, kita pergi tawaf, kita pergi sa'i, baru bergunting, barulah kita menjadi halal semula kan. Itu asalnya. Bayangkan tuan-tuan, saya cerita katanya, tuan-tuan dah niat dalam terbang, sampai ke Mekah, tuan-tuan pergi tawaf juga, tapi ada najis, bawa najis. Tawaf tu apa jadinya? Tak sah. Satu. Yang kedua, tuan-tuan sa'i. Sa'i tu tak jadi sebab tawaf tak sah, sa'i tak jadi. Dua. Yang ketiga, tuan-tuan buat lepas tu bila tak sah tawaf, tak sah sa'i, tuan-tuan gunting. Apa jadi? Gunting itu dalam ihram. Tuan-tuan dalam ihram. 3 lah. Tuan-tuan semua, masa tu 500 dah gunting dah. Saya kata tuan-tuan buat semula. Yang ada najis apa semua tadi, buat semula. Kesannya ialah, tuan-tuan bayangkan, kalau tuan-tuan tak ada tak apa, saya dah cakap, saya dah beritahu dah. Saya beritahu dah. Kalau sekiranya balik ke Malaysia, sampai balik ke Malaysia, ihram itu dia berkekalan ke ataupun dah tercabut? Masih ada tak ataupun tidak? Jawapannya masih ada lagi. Sebab bila kita dah niat ihram umrah, selagi belum tawaf, selagi belum sa'i, sebelum lagi gunting yang sah, maka umrahnya masih berkekalan lagi. Bila balik Malaysia macam mana? Dia nak nikahkan anak contohnya dalam ihram. Balik-balik itu dalam makna tu, aku nikahkan kau, dia ni dalam ihram yang mana dia pun tak sedar. Apa jadi perkahwinan? Perkahwinan itu tidak sah. Perkahwinan itu tidak dikira, dan perkahwinan itu suami isteri dianggap sebagai zina selama keturunan Nabi. Berat kan? Satu. Yang kedua, kalau sekiranya tuan-tuan tak buat, tuan-tuan kena tengok balik. Sebab itu dalam masalah najis selipar ni tuan-tuan, memang kena hati-hati, jangan tiru orang lain. Bayangkan majlis kita ni pun saya kata tak ada. Mana awak dalam majlis tinggikan pula Masjidil Haram 100,000 kali ganda yang semua Nabi ada. Tuan-tuan ambil situ, letaklah tempat dia. Janganlah bawa masa tawaf tu, bawa sekali tak bawa. Elakkanlah daripada perkara ini berlaku ya. Walaupun kita tengok apa yang orang buat begini, tapi tolonglah, jagalah perkara ini.
Okey, terus perbincangan para ulama tuan-tuan, pendapat mengatakan kelebihan 100,000 itu merangkumi seluruh tanah haram Mekah. Berdalilkan, ini kata seluruh tanah Mekah. Berdalilkan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ketika Rasulullah diisra'kan, daripada Mekah, baginda berada di rumah Ummu Hani, bukan di dalam Masjidil Haram. Dia ambil borak sampai itu, nak bawa Nabi pergi Isra', nak pergi daripada Mekah, nak pergi ke Baitul Maqdis. Mi'raj ni daripada bumi naik ke langit, Isra' daripada tempat bumi ke bumi, daripada Mekah nak pergi ke Palestin. Bukan Rasulullah itu menaiki borak yang dibawa oleh malaikat Jibril, bukannya dalam Masjidil Haram, tapi di luar Masjidil Haram. Jadi itu ulama menjelaskan bahawa Masjidil Haram yang dimaksudkan dalam ayat tersebut merujuk ke berkatan kepada tanah haram seluruhnya. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, sehingga habis ayat. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, seluruh tanah haram Mekah adalah tempat yang digandakan 100,000 kali. Tiada waktu yang ditegah untuk melakukan solat di sana. Nas yang diambil adalah makruh, akan sebagai makruh tahrim. Tiada sah solat sembahyang lagi haram jika dikerjakan dia, maka lain daripada tanah haram Mekah yang 5 waktu. Ini tadi sebut tadi lah. Pertama, selepas solat subuh sehingga syuruk. Selepas solat waktu syuruk sehingga naik matahari. 3, ketika rembang matahari kecuali hari Jumaat. Hari Jumaat dikecualikan, boleh nak semayang. Hari Jumaat itu jika ada 4 waktu. Hari lain ada 5, hari Jumaat ada 4 waktu yang dilarang untuk solat. Kalau solat itu macam mana? Solat sunat. Solat sunat di sini ialah solat sunat, contohnya solat sunat istikharah, solat sunat tasbih, solat sunat hajat. Itu solat sunat mutlak. Itu saja. 4 jenis solat je tuan-tuan. Tak banyak, jangan pula. Kalau kita nak solat lain daripada itu boleh tak? Contohnya solat fardu, boleh. Kalau kita nak solat qadha fardu, boleh tak? Kena waktu ni? Boleh, tak ada masalah. Contohnya lepas semayang subuh, kita nak semayang qadha subuh 20 tahun lepas, masa jahiliah untuk semayang, boleh tak? Jawapannya boleh. Apa buatlah. Ya, begitu juga dengan lagi semayang apa? Semayang sunat, antara yang boleh ialah masa kita masuk dalam masjid ini. Contohnya semayang sunat tahiyatul masjid, tak ada larangan pada kita. Jadi itulah nanti kita tengoklah sekali. Selepas solat fardu asar, kemudian masa kekuningan matahari sehingga terbenam matahari, dibenarkan. Okey, kemudian dalil petikan daripada kitab Majmu' Syarah Muhadzab 117. Hadis Rasulullah meriwayatkan daripada Uzar, aku mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada solat selepas solat fardu subuh sehingga ke naik matahari. Tiada ada solat kecuali selepas solat asar sehingga terbenam matahari, kecuali di Mekah. Adapun solat yang mempunyai sebab yang terdahulu atau sebab yang menyertai, maka tidak termasuk dalam larangan tersebut. Ini yang kita semayang boleh-boleh ni tuan-tuan. Contoh solat yang terdahulu sebabnya ialah solat sunat tahiyatul masjid. Ini baru saya ajar semalam, malam maghrib ni. Di masjid ni, maghrib malam, saya mengajar cerita pasal semayang hormat waktu ni. Semayang apa? Semayang yang sebab yang terdahulu. Semayang sunat ini dari 2 kategori tuan-tuan. Semayang sunat yang sebabnya terdahulu, satu. Yang kedua, solat sunat yang sebabnya terkemudian. Contohnya sebab yang terdahulu, contohnya kita sembahyang sunat terdahulu ni, solat sunat tahiyatul masjid. Kita masuk masjid, sebab tu datang dulu. Masuk masjid, mau sembahyang sunat. Sebab itu datang dahulu. Sebab itu datang dahulu, sembahyang sunat ini boleh. Sembahyang sunat tahiyatul masjid. Contohnya sembahyang sunat jenazah. Pernah buat sembahyang sunat jenazah? Jenazah pula. Sembahyang jenazah ni mati orang dulu. Sebab itu datang dulu, kemudian baru kita buat sembahyang. Tak ada pula orang tu nak mati baru kita sembahyang jenazah. Tak ada. Mati dulu kan, meninggal dulu baru kita solat jenazah. Jadi sebab itu datang dulu, itu sembahyang ini dibenarkan, boleh buat. Sembahyang jenazah, sembahyang datang majlis, sembahyang sunat wudu,
wuduk dulu baru kita sembahyang sunat. Sembahyang jenazah, mati meninggal dulu baru kita solat. Solat qada sebab kita nak tinggal dulu baru kita, sebab kita datang dulu baru kita buat kemudian. Ada yang solat sunat yang datang kemudian. Contohnya kita solat sunat hajat. Hajat tu datang kemudian, insya-Allah. Kita nak niat doa sekarang. Sebab itu datang kemudian. Satu. Yang kedua, solat sunat ihram. Kita belum niat ihram lagi. Kita nak sembahyang sunat ihram, bakal nak buat. Boleh. Maka ini sembahyang sunat yang kemudian yang baru datang. Sebabnya ya. Contoh solat yang menyertai datang serentak. Contohnya sembahyang gerhana bulan, gerhana matahari, solat minta hujan. Ini antara solat yang terbanyak. Jadi Mekah ni tuan-tuan tempat yang mustajabnya banyak. Nanti kita tengoklah ya. Dalam Masjid Haram tu tuan-tuan semua tempat yang mustajab. Jadi ya, kita tengok sejarah pembinaan Kaabah. Saya tak tahu juga waktu rehat dia pukul berapa ni. Waktu biasanya majlis boleh hari sekarang ya. Saya rasa kita pun rehat dahulu lah ya. Tuan-tuan pun rasa dah gelisah dah sikit. Kita pun dah rasa pokok kita pun dah panen dah ni. Kita rehat dulu lah. Nanti kita tengok sedikit sebanyak contoh-contoh ya sejarah Kaabah ni selepas